Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Kiamat Hampir Tiba, iaitu pada bab cara untuk selamatkan diri daripada fitnah Dajjal. Cara kita nak selamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita beberapa cara yang perlu diikuti supaya kita dapat selamat dari fitnah Dajjal ini. Cara untuk kita nak selamat daripada fitnah Dajjal hanya mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada cara Nabi, kita tak akan selamat. Kita kena pegang tu. Dan selain daripada cara Nabi, kita tidak akan selamat. Yang selamatnya daripada Dajjal golongan orang yang mengikut apa yang Nabi anjurkan pada mereka. Orang ni je yang selamat. Selain daripada tu, tak akan selamat. Cara-cara itu ialah yang pertamanya memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta. Pegang, Dajjal itu adalah seorang pendusta, pembohong. Pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Dajjal ni dia pembohong. Apa yang keluar, nama pun dah pembohong. Pembohong ni apa dia cakap pun semua tak boleh percaya. Tidak ada satu perkataan Dajjal pun orang beriman kena percaya. Tidak ada satu perkataan pun orang beriman kena percaya. Sebaliknya orang beriman tidak boleh percaya satu pun perkataan keluar daripada mulut Dajjal. Ini pegangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembohong serta mempunyai beberapa kelemahan yang jelas. Ni kita kena pegang ni kok. Dajjal ni juga dia mempunyai kelemahan yang jelas. Yang nampak pada diri dia. Di antaranya ialah buta matanya. Mata dia tu buta di sebelah kanan. Tapi jangan kita pergi hukum orang mata buta sebelah kanan Dajjal belaka. Kena pula zaman virus corona ni, ramai pula orang kata ini Dajjal dah nak keluar dah ni, Dajjal nak keluar dah ni kan. Habisnya Tuan Haji baru balik Mekah 2019. Dia katanya Dajjal. Siapa haji tu mata buta sebelah. Tapi sungguh ada orang yang mata dia buta tapi dia nampak mata putih dia sikit. Mata putih dan hitam dia tu ada nampak sikit. Kecil je. Tapi jangan kita hukum dia Dajjal. Nampak tak? Kenapa? Dia tidak ada ciri-ciri Dajjal pada diri dia. Nampak? Jangan bubuh orang Dajjal, penat kat kita. Lah ni tak. Semua orang bubuh ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal. Tak boleh gitu. Jadi Dajjal ni mata dia buta sebelah. Di sebelah kanan ni buta. Seandainya dia sebagai Tuhan, sudah tentu ia dapat menghindarkan cacat yang jelas terdapat di mukanya itu. Bersalahan dengan sifat Tuhan. Kerana yang sempurna tu adalah Tuhan. Tuhan yang sempurna. Selain daripada Tuhan, tak bersifat dengan sempurna. Macam kita lah, kita bukan Tuhan, kita makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala tu, makhluk belaka. Bumi makhluk, malaikat makhluk, manusia makhluk, binatang makhluk. Maksudnya makhluk benda yang baru Allah ciptakan ke atas muka bumi. Jadi kalau seseorang tu dia Tuhan, tentu dia dapat buat. Macam contohlah tuan-tuan, orang kaya, orang yang banyak pitih, orang duit banyak. Orang yang duit banyak, dia boleh buat apa yang dia suka. Daripada hitam jadi putih boleh buat. Nampak tak? Daripada muka orang kampung, tiba-tiba tukar jadi muka Korea. Boleh buat. Pasal apa? Dia ada duit. Nampak tak? Dia ada kekuasaan pada diri dia. Dia ada kekuasaan, maka dia boleh melaksanakan sesuatu. Tetapi tidak semua. Nampak tak? Tidak semua kekayaan yang dia ada tu dia boleh melakukan sesuatu. Tak semua dia boleh buat. Nampak tak? Tetapi Allah dia sempurna, dia boleh menciptakan semuanya. Orang kaya boleh cipta manusia? Tak boleh.
Dia buatlah lagu mana pun tapi hanya sekadar orang panggil apa? Robot, pakai bateri, tak ada saluran darah, urat apa semua tak ada. Walaupun dia boleh buat luaran bentuk seperti manusia, nak mata boleh kelip, mulut boleh bercakap di Jepun tak? Dia buat robot boleh bercakap dengan kita. Tetapi namun tetap begitu dia buat macam mana sekalipun, tetap tidak menggunakan darah. Tidak sama seperti mana Allah yang maha mulia menciptakan makhluk. Tak sama. Dah Dajjal ni dia mengaku diri dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, tentu-tentu membuat dirimu kemah. Nampak tak? Ni membuatmu punya makhluk comel. Nampak tak? Buat makhluk tu comel, pas Tuhan pula huduh. Maka orang yang beriman, otaknya cerdik, dia kena fikir semua benda tu. Tapi golongan yang tak tahu, yang Dajjal ni mata buta sebelah, golongan yang lemah imannya, maka terlalu mudah mengikut telunjuk Dajjal. Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memperhatikan kekurangannya ini. Dia cukup takut. Dia cukup takut kalau ada orang perasan diri dia. Takut. Takut dia. Sebab apa? Orang akan tanya pada kalau betul mu Tuhan, kenapa mata mu buta sebelah? Bagilah elok. Kalau mu kata mu boleh menghidupkan orang yang telah mati, bagi elok matamu ni. Tetapi dalam dia nak menyempurnakan diri dia, Allah Ta'ala tak izin. Ya Allah izin pada dia dapat menguasai dunia. Dia dapat menguasai bumi. Tetapi untuk mengubah diri dia tu, Allah tak izinkan pada dia. Situ jelas dah dia bukan Tuhan. Nampak tak? Kita kalau ada pitih banyak semua benda kita nak buat. Semua benda kita nak pakai. Sebab apa? Kita ada duit, kita ada kekuasaan. Tapi bila tak ada semua benda tu, tak mampu untuk kita nak melaksanakan. Begitu dengan Dajjal, dia ada kekuasaan. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan dia untuk mengubah apa yang telah Allah ciptakan pada diri dia, tak boleh. Walaupun dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tapi fitnah yang paling besar di akhir zaman ialah fitnah Dajjal. Sangat bahaya. Oleh kerana itu, apabila ia selesai memfitnah orang di suatu tempat, ia akan segera lari dari situ. Ia takut ada orang yang meneliti keaibannya, kelemahan dia. Lepas dia buat fitnah satu tempat, dia lari pula tempat lain. Dia mari Taman Sejahtera, lepas tu dia lari Taman Mewah pula. Saja. Lepas tu dia lari pula Sungai Limau. Ada musim gitu, dia lari. Dia tak lama. Lepas pada fitnah, orang duk pakak. Jadi rusing, jadi kelang kabut semua. Ada yang ikut, ada yang tak ikut dia apa semua. Dia tinggal. Sebab apa? Orang yang ikut dia pun, dia risau orang tu perasan dia mata dia buta. Nampak tak? Dia bukan maksud pengikut tu, dia bawa kita ni ikut belakang dia, pergi kulu kilir. Tak. Dajjal ni bila dia dapat je buat kita ni mengaku diri dia sebagai Tuhan, cukup lah. Itu je ni yang dia nak. Dia bagilah kita kemewahan. Dia bagilah kita makanan dan sebagainya. Itu je yang Dajjal nak. Dia tak ada nak suruh kita ajak pergi ikut dia pergi perang. Tak. Nampak tak? Cuma dia akan bawa rosakkan akidah umat Islam. Tak? Siapa yang ikut Dajjal, tak apa, dia bagilah semua benda yang apa mu nak dia bagi. Yang keduanya, ada tertulis di dahinya perkataan kafara, yang bererti ia adalah seorang yang kafir. Dahinya tertulis 3 huruf kafara. Tulisan ini akan dapat dibaca oleh setiap Muslim, baik yang boleh membaca atau tidak. Jadi orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya, apakah lagi hendak mengatakan dia sebagai Tuhan. Ada setengah pendapat ulama mengatakan Dajjal ni pada mula keluarnya tidak ada perkataan kafara di dahi dia. Tetapi setelah dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, baru tertulis di dahinya kafara. Mana sebelum daripada tu dia dah mulakan fitnah orang dan sebagainya, ajak orang pada ajaran yang dia bawa, nak lari daripada ajaran seperti mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tapi bila dia mengaku diri dia sebagai Tuhan, maka ketika itu barulah terlihat di dahinya 3 huruf kafara, berarti kafir.
Jadi orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya, apakah lagi hendak mengatakan dia sebagai Tuhan. Yang paling mengaktifkan Dajjal ni bila dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tu yang paling dia aktif. Dia akan buat apa sahaja nak supaya orang mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ini salah satu fitnah yang paling besar sekali di akhir zaman. Yang ketiganya, menghindarkan diri daripadanya. Jauhkan diri daripada Dajjal, baik dengan cara pergi ke Mekah atau Madinah. Duduk Mekah ataupun Madinah. Kalau duduk dalam kota Mekah, duduk dalam Madinah, di tanah haram, maka kita Dajjal tak dapat nak memasuki, dan tentera-tentera dia pun tak dapat nak masuk dalam tu. Tapi kalau katakanlah seseorang tu bila dia dah di golongan orang yang munafik, dia pergi duduk Mekah pun tak guna. Sebab apa? Bila Dajjal hentakkan kakinya berhampiran dengan kota Madinah, nescaya semua orang munafik fasik ni akan keluar. Semua akan keluar tengok apa benda. Yang tinggal dalam kota Mekah, yang tinggal dalam kota Madinah ketika itu hanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau pergi duduk Mekah pun, duduk di Madinah pun tak guna kalau seorang tu dia munafik. Makna duduk di Mekah, duduk di Madinah hanya semata-mata nak elakkan diri daripada Dajjal. Tak betul. Tak kena gitu. Kalau diri tak mau berubah, semayang mu tak buat, lepas tu mu nak elak diri apa? Mu sendiri pun Dajjal dah. Tak? Tinggal semayang. Tak? Atau dia kata pergi ke Mekah atau Madinah, atau berdiam di rumah. Duduk rumah. PKP. Mana? Dajjal keluar esok, orang beriman kena PKP balik. Diperketatkan, tak boleh tubik rumah. Pasal apa? Kalau tubik rumah, dia akan fitnah. Dia bawa fitnah dia. Tentera-tentera, iblis-iblis, setan-setan dia tu bawa fitnah tu. Tapi kita kena ingat, ni salah satu cara ni Allah tunjuk pada kita tak? Tu saya kata pada tuan-tuan tadi tak? Kalau kita pandang COVID-19 ni ada sudut hikmah dia. Tak boleh tubik rumah. Ni kawasan PKPD tak? Dia pagar habis. Askar dia pasang dawai. Tak boleh keluar. Kalau buat PKPD tu, dia pasang dawai keliling. Tak ada siapa boleh keluar. Mu nak lari ke mana? Dalam longkang pun dia letak dawai tu. Tak boleh tubik. Memang tak boleh keluar. Kalau dia buat PKPD. Begitulah umpamanya saat Dajjal keluar. Kita jangan tubik rumah. Jangan keluar daripada rumah. Kenapa? Sangat-sangat bahaya. Dajjal ni. Itu salah satu je lah tu Allah nak tunjuk kan. Allah nak suruh kita latih lah dulu PKP. Tapi ni pun tak tahan kan, kan? Tak tahu. Ada orang jadi gila pada. Duduk rumah asyik jadi gila. Boring lah duduk rumah, apalah tak boleh itu, tak boleh inilah. Jadi gila sudah ni. Macam-macam hal. Hok berapa bulan punya PKP yang dulu tahun lepas tu kan. 2 bulan, 3 bulan juga PKP yang tahun lepas. Allah seksanya rasa makan payah. Maksud tu lah. Orang hak ada BT apa orang ada duit tak apa pun tak ada duit. Jadi susah. Minta sana, minta sini. Dah cuba tuan-tuan bayangkan macam mana saat keluar Dajjal. Dia tak perlu minta Dajjal tahu mu ikut aku bagi apa mu nak. Dia tak perlu nak tanya Dajjal minta beras sikit, tak ada. Dajjal sendiri tawar ke dia. Dajjal yang tawar kan, kata mu nak apa? Aku bagi belaka. Yang penting mu mengaku diri aku ni sebagai Tuhan. Tu Dajjal nak. Nak duduk rumah. Latih-latihkan diri dah. Jangan banyak tubik rumah, banyak duduk rumah. Kemudian dan jangan bergaul sama sekali dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal. Jangan gaul dengan orang. Nampak tak? Jangan gaul dengan orang yang dah terikut fitnah Dajjal, yang mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Sebab apa? Kalau kita kawan dengan orang yang begitu, nanti dia akan mula cakap, mu duk gini saja rumah susah, baik mu ikut Dajjal. Nampak tak? Baik mu ikut Dajjal. Dia bagi macam-macam. Dia adalah Tuhan kita yang sebenar.
Jangan bergaul dengan orang yang dah terikut ajaran Dajjal ni. Dah terikut dengan fitnah Dajjal ni. Jangan turut orang begini. Kemudian dan hendaklah ia melarang golongan perempuan dan anak-anak untuk keluar rumah. Larang anak isteri keluar daripada rumah. Jangan bagi anak isteri kita keluar daripada rumah. Kerana apa? Kerana kebanyakan pengikut Dajjal adalah dari kalangan orang jahil dan golongan perempuan seperti disebutkan dalam hadis. Ada hadis di belakang ni. Jadi dia kata, tamu sekali golongan yang mengikut golongan Dajjal adalah golongan orang yang jahil. Orang yang tak reti. Lah ni apa ramai orang tak reti pasal Dajjal. Tak kenal Dajjal tu apa, tak kenal. Yelah majlis ilmu tamu orang duduk. Majlis mengingat zikrullah. Majlis zikrullah. Majlis mengingati Allah. Tamu orang ingat. Orang tak mau hari. Tapi hak joget, tengok hak seronok, hak lalai, hak tu manusia nak. Golongan yang begini mudah terikut Dajjal. Mudah sangat terikut Dajjal. Banyak di kalangan orang yang jahil agama, tak tahu ilmu, tak ada ilmu. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Tuan-tuan tengoklah, pertama sekali Allah perintahkan malaikat Jibril untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah daripada peristiwa di Jabal Nur tu. Ada satu peristiwa yang mana Allah nak tunjuk pada kita betapa pentingnya ilmu. Sebab apa? Allah perintahkan pada malaikat Jibril, ajarkan kepada Nabi untuk membaca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Tapi Nabi kata, aku tak reti baca. Aku tak reti nak baca. Maka akhir sekali Nabi boleh juga membaca. Diajar oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni siapa suruh dia ajar Nabi? Allah Ta'ala suruh. Jadi bila diajar oleh Malaikat Jibril, kalau kita lihat pertama sekali ni Nabi nak dilantik sebagai seorang Rasul ni. Bila Nabi dilantik sebagai seorang Rasul, pertama sekali benda yang kita lihat apa dia? Diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ilmu. Nampak tak betapa pentingnya ilmu tu? Tu sebab Nabi kata talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Cari ilmu agama tu sangat dituntut, diwajibkan ke atas setiap muslimin dan juga muslimat. Baik lelaki baik perempuan, Nabi kata wajib kita belajar bab agama. Jahil dunia tak apa lagi. Jangan jahil agama. Nampak tak? Ini dak orang kata tak apa agama, tak apa, kata dunia ni kita nak hidup kena penting juga, kata. Tak boleh gitu. Islam ni dia lengkap dah. Nampak tak? Kalau kita kata kalau orang ngaji agama tak ada adab, macam mana gitu? Pasal orang hok ngaji agama, adab tu ada dah dalam agama. Agama Islam tu lengkap. Tapi tak salah untuk kita nak belajar dunia. Sebab dunia ni Allah cipta untuk kita juga. Tapi jangan lebihkan dunia sampai lupa pada akhirat. Mana? Ngaji dunia ni sampai tak ingat ke akhirat. Lupa terus kepada akhirat. Ni yang paling bahaya sekali. Ada pula setengah golongan yang suka membahagikan dunia dan juga akhirat. 50-50. Tak betul gitu. Kita lihat balik. Kalau dia kata dunia 50, akhirat 50. Kita tengok dulu yang mana bersifat kekal abadi. Dunia atau akhirat? Akhirat. Mana akhirat kena lebih lah. Dunia cukup sekadar mu boleh hidup sudah. Mana? Mu boleh hidup, mu boleh bagi sedekah, mu boleh bagi makan nak bini, padan dah. Tapi dak banyak orang gila ke dunia sampai lupa yang tempat kekal abadi. Padahal situ kekal. Yang kekal ni akhirat, bukan dunia. Tapi orang gila sangat dunia. Akhirat dia buat lupa. Buat tak tahu je hak akhirat. Akhir sekali, inilah golongan-golongan yang mudah mengikut Dajjal. Tak salah nak cari dunia kerana Allah suruh kita cari dunia. Allah cipta dunia ni, bumi ni untuk kita.
Allah kata apa dalam Quran? Fa iza qudiyatis salah, apabila selesaimu melakukan ibadah solat. Ibadat solat, bila mu selesai mu solat, fantashiru fil ard, maka apa dah? Orang panggil sebut payah benar bertebaran. Aku tidur tak cukup jadi gini ya. Bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa? Cari rezeki ya, cari dunia. Tak salah, tapi jangan sampai cari dunia lupa ke akhirat. Ada. Ni gak cari dunia. Siapa lupa ke akhirat. Penat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna akthara ma yattabi'uhu al-a'rab wan-nisa hatta inna ar-rajula yurawidu ummahu wa bintahu wa ukhtahu wa ammatahu fayuthiquhunna ribatan makhafata ay yakhrujna ilaih." Artinya, dan kebanyakan yang mengikut Dajjal itu ialah dari golongan Arab Badui. Arab Badui ni memang banyak jahil ya. Tak? Orang yang jahil ilmu agama. Arab Badui. Kalau kita dalam negara kita ni, dia tak kira Melayu Badui, tak ada. Tak? Yang jadi rosaknya, yang bawa Melayu Islam Hadari. Hak tu rosak. Waktu rusak tu. Bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tak? Pegang laki perempuan tak ada apa, biasa. Tak tutup aurat tu biasa. Sedangkan barang tu benda yang dituntut oleh agama. Jadi inilah golongan-golongan yang jahil agama. Dan golongan perempuan, Nabi kata orang perempuan mudah terikut. Ustazah, ustaz. Bukan kira siapa. Nak ustazah ke, nak bini tok guru ke. Nabi kata golongan perempuan. Pasal apa? Dia tak boleh tahan. Mungkin orang perempuan dia boleh tahan. Tengoklah tuan-tuan, kita orang lelaki dengan orang perempuan yang paling banyak puasa orang perempuan, mungkin dia boleh tahan, tapi dia tak boleh tahan melihat anak-anaknya dalam keadaan kelaparan. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dia kalau dia tengok anak dia lapar, terjerit-jerit, suruh apa nama nak minta makan, dia tak boleh tahan. Walaupun suami kata jangan. Tapi isteri tu, orang golongan perempuan ni, dia tak mampu untuk menahan diri dia. Melihat anak dia. Sebab apa? Setiap ibu sangat sayang kepada anak. Ayah dia boleh relax lagi. Tapi ibu dia tak boleh. Nampak tak? Ayah dia jenis backing. Jenis cepat marah, backing orang panggil tak? Backing. Sikit-sikit lah tu. Dah teriak semua mu ni. Dia tak tahu anak nak apa semua, dia tak ambil tahu. Siapa yang ambil tahu? Mak lah. Itu sebab Nabi kata, antara mak dengan ayah, mana yang kita kena lebih dahulukan? Mak. Sebab apa mak? Sebab kasih sayang mak pada anak tu lebih daripada ayah sayang pada anak. Mak sanggup buat apa? Dah molek kalau anak teriak tengah malam, lelaki tak tanggung. Nampak tak? Bini kita lah duduk. Tidur. Tak usap mata dia, main mata dia. Bila besar, mak meninggal dunia, anak tak boleh doa. Gila punya anak. Nampak tak? Orang panggil gila babi. Kasar dah tu. Tapi sungguh lah. Gila lah mu. Nampak tak? Mak belai daripada kecek molek-molek. Tak, bukan suruh pergi baca doa tahlil tu. Tak. Padan setiap habis semayang kita doa. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa mak aku, ayah aku, ahli keluarga aku. Cukup ah. Tu yang kita dok baca semua pas semayang. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Tu yang kita baca semua tu. Mana? Doa untuk mak ayah. Sebab apa? Yang paling afdal mendoakan ialah anak tu sendiri. Anak tu sendiri yang paling afdal mendoakan. Ni dak bila mati mak, mati ayah, pergi jumpa Tok Imam minta doa tak? Bukan suruh Tok Imam. Dalam hal begini yang paling afdal ialah anak.
Kalau majlis lain, umpamanya majlis pernikahan, yang paling afdal doa orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang alim. Dialah yang paling afdal untuk mendoakan majlis tersebut. Tetapi kalau mendoakan kepada mak ayah, yang paling afdal ialah anak. Bukan lagi ulama, tetapi anak yang paling afdal. Sebab tu kita kena doa. Nampak? Tak suruh kita hafal doa tahlil tak. Kalau boleh hafal doa tahlil tu lagi bagus, kan? Tapi jangan hafal bahasa Arab. Bahasa Melayu kena tahu juga. Ini nak faham 3 jam doa tahlil. Nak tanya mu faham tak? Tak faham. Satu habuk aku tak faham. Dah doa apa? Nak lebih baik doa dalam bahasa Melayu. Kalau tak mampu kita nak doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Baru kita dia ada orang panggil syok sikit. Ya Allah, aku sayang mak aku. Ampunkanlah dia ya Allah. Nak cintailah dia ya Allah. Kasihlah dia ya Allah. Tu baru tu. Anak kena ingat mak jangan lupa. Mak jangan lupa. Dialah orang yang susah payah nak membesarkan kita. Terkejar-kejar. Tak? 3 pagi kecil merok dia bangun basuh. Kita orang lelaki ada dah. Nak? Basuh esok subuh lah. Nak? Kita ada dah. Tapi tu sebab Allah muliakan seorang ibu. Tu sebab ibu tadi tu kenapa Nabi kata ibu ni perempuan ni dia akan mudah terikut Dajjal sebab dia tak boleh tahan tengok anak dia berteriak. Dia tak boleh tahan tengok anak dia susah. Bukan kata ibu ni tuan-tuan kasih dia kepada anak bukan masa kecil lah, sampai ke besar dia sayang pada anak dia. Aja terus sekali kalau kita lihat balik tuan-tuan, anak yang umur dah 30 lebih ke 40 ke duduk dalam keadaan yang susah. Bila dia susah, kalau dia minta tolong dengan mak akan bagi. Mak akan bagi. Sebab apa? Kasih mak tu, kata apa? Kata-kata Melayu tu, pepatah Melayu, kasih ibu membawa ke syurga. Tak? Kasih ayah, bawa sampai membesar sudah. Dah besar pandai-pandai mu nak hidup. Tu ibu. Aja terus. Saya begitu tuan-tuan. Nak, time susah, tak ada duit, cakap dengan mak saya, Mi, yang duit sikit boleh tak? Nak beli apa? Nak beli barang anak kadang. Tak, pampers anak. Mak kita bagi tuan-tuan, dia susah lagu mana dia usaha cari. Dan kadang sanggup pula orang setengah ibu tu yang sanggup pinjam dengan orang lain untuk beri kesenangan pada anak dia. Tapi bila mak dah tak ada, anak tak boleh buat apa. Angkat jenazah pun geng masjid. Tak? Dia bahagian ke tepi dia bahagian tu. Tak? Rusak punya anak. Ibu golongan perempuan sehingga seorang laki-laki membujuk ibunya, anaknya, saudara ibunya yang perempuan. Ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka jangan keluar menemui nyonya Dajjal. Siapa kena ikat? Orang lelaki dia boleh lagi, dia boleh tahan lagi. Hak beriman lah. Hak jenis tak beriman, hak kaki luar pendek ni, mudah sangat terikut golongan Dajjal. Jadi berdiam di dalam rumah dan tidak bergaul dengan orang yang telah terpengaruh dengan fikiran Dajjal merupakan salah satu dari jalan yang selamat. Berdiam dalam rumah, tidak bergaul dengan orang yang dah terpengaruh dengan Dajjal adalah salah satu jalan yang selamat. Supaya kita ni tak terikut dengan Dajjal. Dan tidak usah difikirkan dari mana mendapatkan makanan dan minuman. Kerana telah disebutkan sebelum ini bahawa tasbih dan takbir dikala itu berfungsi sebagai makanan dan minuman bagi orang-orang yang beriman. Sekarang ni kena latih diri banyak zikir dah. Supaya bila nanti keluarnya Dajjal, kalau kita sempat masa Dajjal esok, kita tak ada rasa letih untuk berzikir. Dah Ustaz, hadis Nabi sebut zikir itu adalah makanan bagi orang yang beriman. Dah rasa kenyang ke Ustaz macam makan KFC? Mu ni gak gila sokmo. Nampak tak? Bukan maksud kenyang tu macam kita makan KFC tak, tetapi kita ni tak berasa lapar. Kita tak akan berasa lapar. Dengan zikir kita tu, kita tidak akan rasa lapar. Allah cipta masa tu jadi begitu.
Tak? Sekarang ni makanan ada lagi. Kalau kita tak nak makan, pas berzikir je. Makan tak nak, kata apa perut aku lapar lagi ni. Makanan ada, makan lah. Apa tak? Ni yang dimaksudkan berlakunya perkara begini apabila sampai masanya. Di mana? Ketika keluarnya Dajjal. Masa tu makanan orang beriman ialah zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masa tu. Masa tu lah duk tengok Facebook. Duk tengok WhatsApp. Duk tengok TV. Masa tu cukup nak zikir banyak. Pasal apa? Masa tu kiamat tu sangat-sangat hampir dah. Kemudian disebut apa lagi? Dan tidak usah difikirkan dari mana mendapatkan makanan dan minuman, kerana telah disebutkan sebelum ini bahawa tasbih dan takbir dikala itu berfungsi sebagai makanan dan minuman bagi orang-orang yang beriman. Yang keempatnya membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi seperti apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat situ. Insya-Allah panjang umur rezeki, kita sambung lagi pada bulan hadapan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.